Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi hampir ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya, Pro Noah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, jadi kawan-kawan semua, apa khabar? Semoga semuanya dipermudahkan urusan siang dan malam bagi mereka yang menjadi pencari nafkah ataupun dengan kata semangat pejuang nafkah, sahabat-sahabat dari Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei dan tak jumpa juga sahabat daripada Singapura. Thank you, terima kasih kerana support lagi dengan channel yang masih lagi baru, masih kehingusan ini. Okey guys, kita tak nak buang masa, kita teruskan lagi dengan episod yang seterusnya dari Tamal Jalis. Boleh relax-relax, cari popcorn ataupun kuaci sambil-sambil membawa lori ataupun sedang menjahit. Boleh dengarkan dengan tenang, jangan risau, tiada jump scare. Alright guys, jom kita teruskan. Imam Hamid mengedutkan dahinya hingga berlapis empat. Dia renung ke muka Datuk. Dia renung muka saya hingga kepujatan yang terpamir di wajahnya hilang. Mustahak ke? Soalnya agak ragu. Memang mustahak. Perkara yang mahu diceritakan ni ada hubungannya dengan diri Pak Imam. Dengan diri saya? Ya. Datuk angguk kepala. Tanpa banyak bicara, Imam Hamid mengikut Datuk dan saya ke rumah. Kami bertiga duduk bersila di anjur rumah. Macam selalu, Datuk bila berbual, dia suka bersandar. Sebelah kakinya pula berdiri lutut. Ini memanglah amalan Datuk. Menurut Datuk, duduk begitu bukan duduk yang kosong. Duduk yang ada makna. Susah kalau musuh mahu menyerang. Payah pula hantu syaitan mahu menggoda. Apa dia perkara yang mustahak tu? Imam Hamid mula mendesak. Datuk tersenyum. Serentak dengan itu, nenek pun meletakkan 3 cawan kopi di hadapan kami. Begini, Datuk mengeliat dan terus bercerita. Anjandullah sudah mati. Pagi esok kita terpaksa uruskan mayatnya untuk ditanam. Dia mati dibunuh syaitan yang dibelanya. Imam Hamid terkejut. Kemudian dia senyum. Sepasang matanya merauti paras Datuk. Saya cuma diam sahaja. Tidak baik campur orang tua-tua bercakap. Permintaan saya diberkati oleh Allah. Itulah yang terhambur dari mulut Imam Hamid. Matanya bercahaya memandang muka saya. Dengan apa yang Pak Imam gunakan untuk membinasakan kerja laknat tu? Datuk terus bertanya. Imam Hamid gosok batang hidungnya beberapa kali. Dengan ayat Al-Quran. Kau harus tahu tidak ada kuasa yang dapat mengatasi kekuasaan Tuhan. Lagipun di dalam Al-Quran sudah lengkap semuanya. Kerja jahat memang tidak diberkati Tuhan. Itulah yang diberitahu oleh Imam Hamid kepada Datuk. Datuk anggukkan kepala. Imam Hamid pun terus bercerita pada Datuk tentang diri Anjandullah. Menurut Imam Hamid, Anjandullah memanglah dukun yang tidak bersih. Dia tidak mengamalkan ilmu kedukunannya untuk kebaikan manusia. Dia bekerja bergurukan syaitan. Kerjanya mengorek kubur perempuan yang mati beranak. Suka pula ambil kain kapan dan juga rambut orang yang baru mati beranak. Agaknya dia tu dukun sihir kot, Pak Imam. Dengan mendadak Datuk bersuara. Imam Hamid mengakuinya sambil berkata, dia sudah dipengaruhi syaitan, sanggup mengambil darah orang mati yang beranak untuk makanan syaitan yang dipeliharanya. Siapa pula yang dibelanya tu? Datuk merenung dengan marah kepada saya. Hantu tu adik perempuannya sendiri.
Dia potong kepalanya dan hal tu tak dikesan oleh sesiapa pun. Dahsyatnya, ujar Datuk. Memang dahsyat dan aku menduga dia akan mengorek kubur anak aku. Jadi aku bersedia untuk menghantarkannya. Imam Hamid berhenti bercerita. Dia minta diri untuk pulang ke rumahnya. Mula daripada malam itulah Datuk mendapat tahu bahawa Imam Hamid bukan sebarang orang. Dia juga banyak ilmu dunia dan akhirat. Sifat orang terpuji pada diri Imam Hamid kerana dia tidak mahu menunjukkan kebolehannya di mata orang ramai. Inilah yang mengkagumkan diri Atuk. Sebaik saja Imam Hamid pulang, saya dan Datuk tidak dapat tidur. Rumah Datuk diganggu dengan bermacam-macam cara. Pintu rumah Datuk terbuka dengan sendiri. Kelambu Datuk pula terbakar sendiri. Paling mengerikan bila rumah dibaling dengan batu dan kayu. Datuk tidak bertindak. Dia cuma membiarkan sahaja. Dia cukup tenang duduk di tengah rumah. Bila Datuk mahu pergi ke perigi untuk mengambil wuduk, dia terkejut. Ruang luas di anjur rumahnya penuh dengan daun buluh dan batang pisang. Syaitan. Semuanya ni kerja syaitan ni, keluh Datuk. Dia terus ke perigi. Saya juga ikut ke perigi. Kami pun solat subuh bersama. Sebaik saja Datuk sembahyang, semua daun pisang dan batang buluh hilang. Pagi itu, kami berdua segera pergi ke tanah kubur. Sampai sahaja di kawasan tanah perkuburan, Imam Hamid dan beberapa orang kawannya sudah pun berada di situ. Mayat Anjang Dolah sudah dimasukkan ke dalam guni. Dua orang anak muda pula sudah pun mengandar guni yang berisi mayat Anjang Dolah. Datuk segera mendapatkan Imam Hamid minta kebenaran untuk melihat mayat Anjang Dolah. Permintaan Datuk itu tidak dihampakan. Sebaik saja Datuk melihat mayat Anjang Dolah dalam guni, air mukanya segera berubah. Dia menjadi cemas. Kenapa boleh jadi sampai macam tu? Datuk dengan tiba-tiba bersuara. Itulah pembalasan yang dapat kita lihat bila orang melakukan kerja-kerja yang bertentangan dengan hukum Allah, bisik Imam Hamid kepada Datuk. Mayat Anjang Dolah pun dibawa ke rumah. Dia dimandi dan dikafankan. Akhirnya disemadikan di tanah perkuburan. Cerita tentang Anjang Dolah pun padam dari jadi pokok perbualan orang-orang kampung. Datuk mula berkawan dengan Imam Hamid. Tujuan utama Datuk berkawan ialah untuk menambahkan ilmu buat dirinya. Orang yang selalu dibawa oleh Datuk ke rumah Imam Hamid adalah saya sendiri. Kadang-kadang saya menjadi bosan dan benci dengan perangai Datuk itu. Bila saya memprotes, Datuk cuma ketawa sahaja. Dia berharap benar-benar supaya saya ambil tahu tentang kepandaian orang Melayu dalam beberapa bidang tertentu yang menurut Datuk kebolehan dan kepandaian itu sudah mulai pupus. Pada dasarnya, saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Datuk itu. Aku tak mahu kau jadi dukun ataupun pawang. Kau faham? Kata Datuk pada suatu malam. Tak guna pun saya ikut Datuk. Ada gunanya. Amenda, apa gunanya? Sekadar untuk tahu saja, tak lebih dari itu. Aku mahu... Maafkan saya. Aku mahu kau jadi doktor ataupun peguam. Jadi dukun sama juga tarafnya dengan doktor, kan Datuk? Itu pendapat yang salah. Dalih lagi Datuk. Kerana malam itu terlalu dingin, saya minta pada Datuk untuk tidur di dalam biliknya. Permintaan saya itu diizinkan oleh Datuk dengan syarat saya tidak dibenarkan mengusik ke semua perkakas Datuk di dalam biliknya. Pesan Datuk itu saya akur. Walaupun saya menolak pintu, waktu saya menolak pintu bilik Datuk, saya lihat jam di ruang tengah baru sahaja pukul 11 malam. Sepatutnya saya tidur lebih awal dari itu kerana besoknya saya mesti pergi ke Kuala Lumpur untuk temuduga sebagai buruh hutan ataupun forest labourer. Minta maaf kalau Min salah sebut labourer. Baik, kita teruskan. Datuk sudah pun memberikan beberapa petua untuk temuduga tersebut. Antaranya bila saya mahu melangkah harus dimulakan dengan kaki kanan, tidak boleh berpatah balik. Bila berhadapan dengan orang yang menemu duga kelak, saya harus membengkokkan jari telunjuk saya sambil berkata, aku tidak mematahkan jariku, tapi mematahkan hati orang yang menyoal.
biar dia simpati dan kasih kepada diriku. Sebaik sahaja berkata begitu, saya disuruh selawatkan Nabi 3 kali sambil membacakan ayat kuliah. Semuanya saya lakukan dalam hati. Saya masuk ke dalam bilik Datuk, rebahkan badan di atas katil. Tiba-tiba saya merasakan katil itu bergerak. Saya bangun dan menoleh ke kanan. Badan saya menggeletar. Seorang lelaki berbadan tegap, bermandikan peluh, berdiri di situ. Muka lelaki itu kelihatan hitam. Bila direnung lama-lama, muka lelaki itu berubah menjadi muka anjing yang garang, mula daripada pangkal lehernya. Lelaki itu menjelirkan lidah anjing dan cuba menjilat badan saya. Saya terus menjerit. Serentak dengan itu, Datuk melompat ke dalam bilik dengan keris di tangan. Manusia berkepala anjing itu merenung muka Datuk dan bersedia untuk menerkam kepadanya. Datuk angkat tangan kiri separas dada. Tangan kanannya pula menunjuk ke arah manusia yang berkepala anjing itu. Jari manis dan jari kelingking Datuk berkait antara satu sama lain. Manusia berkepala anjing melompat ke sebelah kiri, kemudian hilang di balik dinding. Serentak dengan itu juga, tingkap bilik Datuk terbuka, kemudian bagaikan dihempas oleh sesuatu benda. Papan tingkap memukul jenang, seluruh bilik bergegar. Barang-barang yang tersangkut di situ jatuh berserak ke lantai. Datuk menerpa ke tepi tingkap. Dilihatnya bulan sedang mengambang. Angin tidak bertiup, tetapi pokok rambutan gading di hadapan rumah bergerak-gerak. Beberapa minit kemudian, terdengar pula salakan anjing bersaut-sautan. Datuk menutup tingkap. Dia menyuruh saya untuk pindah ke bilik lain yang dekat dengan bilik nenek. Jaga cucu kita ni baik-baik, Datuk beritahu kepada nenek. Awak pula ni nak ke mana? Aku nak selesaikan masalah baru ni dekat rumah Imam Hamid. Awak nak pergi seorang ke? Tentulah. Suara Datuk keras. Baru 5 langkah untuk melangkah di halaman, terdengar jeritan orang perempuan dari rumah Husin Janggut. Datuk bergegas ke situ. Kenapa Zain? Datuk tercungap-cungap. Bilik anak dara saya dimasuki orang yang berkepala anjing. Kemudian pula apa jadinya? Dia cuba membawa anak dara saya keluar daripada rumah ni, sungut Husin Janggut. Dalam beberapa ketika sahaja, rumah Husin Janggut mula dikerumuni oleh orang kampung. Malam itu sahaja sekurang-kurangnya 5 buah rumah yang ada anak dara telah didatangi oleh makhluk halus yang berkepala anjing. Seluruh kampung Paya Liam menjadi gempar. Malam itu juga dibentukkan jawatan kuasa pengawal kampung. Seluruh isi perut kampung Paya Lima berazam mahu menangkap manusia aneh itu. Perkara itu juga segera dilaporkan kepada pihak polis. 2 malam kemudian, atas inisiatif Imam Hamid, orang lelaki Paya Lima dikumpulkan di surau, mengadakan pembacaan Yasin untuk menghindari daripada manusia berkepala anjing berleluasa di kampung tersebut. Ibu bapa yang mempunyai anak dara diminta supaya jangan membenarkan anak dara mereka berjalan di waktu malam, terutamanya ketika bulan mula mengambang. Setiap anak dara disuruh membawa pisau ataupun parang ketika mahu tidur. Pintu dan tingkap haruslah dikunci. Datuk dan Imam Hamid sungguh runsing dengan kejadian itu. Dalam sibuk-sibuk perkara manusia berkepala anjing itu, Imam Hamid menghilangkan diri dari kampung tersebut. Dengan itu, beberapa tuduhan mula dilemparkan oleh orang-orang kampung kepada Imam Hamid. Datuk bertindak tegas. Dia menolak kesemua tuduhan itu dengan alasan yang dapat diterima oleh orang-orang kampung. Cara yang paling selamat kita lakukan ialah berjaga pada setiap malam. Itulah nasihat Datuk kepada orang-orang kampung. Beberapa orang dukun juga memberikan petua kepada anak dara dan teruna supaya menaruh inai di jari manis. Dukun-dukun juga menasihatkan setiap rumah harus menyimpan Quran dan membacanya pada setiap malam. Dengan itu akan melumpuhkan kegiatan manusia berkepala anjing itu datang ke rumah yang ada anak dara ataupun teruna. Dukun-dukun atau pawang mengesahkan bahawa manusia berkepala anjing itu adalah manusia yang datangnya dari kampung berhampiran yang sedang mengamalkan ilmu yang salah. Dia sedang menuntut ilmu seri pandang yang antara lain memaksa penuntut ilmu itu menjadi anjing. Dia akan menjadi manusia yang kacak dan cantik bila dia sudah dapat memperkosa lebih 40 orang gadis ataupun dapat menghisap darah anak teruna sebanyak 44 orang. Kalau dia tidak dapat berbuat begitu, dia akan terus menjadi anjing yang berbadan manusia sehinggalah hari kiamat. Kalau dia berjaya pun, dia akan dapat menguasai hantu syaitan yang akan memberikan kemewahan pada dirinya. Malam itu,
Datuk pulang dari surau sesudah membaca Yasin. Waktu Datuk mahu melintasi parit kecil yang memisahkan kampung Paya Besar dengan Paya Lima, Datuk terpandang pokok keduduk dan serunai laut tepi parit bergerak-gerak. Datuk sembunyikan diri di balik pokok yang besar. Di langit bulan mula mengambang. Makin kuat sinar bulan memanah bumi. Makin kuat pula pokok-pokok kecil di situ bergerak. Anjing mula bersuara keras. Datuk membuat keputusan untuk mengetahui apakah gerangan yang bergerak di dalam hutan kecil itu. Bila bulan sudah cukup mengambang, Datuk melihat satu lembaga manusia bergerak dan berjalan semacam anjing, mencium tanah dan pokok-pokok di situ. "Syaitan!" sergah Datuk. Lembaga itu terus menyalak seperti anjing. Dari merangkak lembaga itu, dia pun tegak berdiri. Dengan tiba-tiba sahaja, beberapa ekor anjing besar mengelilingi lembaga itu. "Engkau rupanya memang aku cari selama ni," suara Datuk keras. Bila dia melihat manusia berkepala anjing hitam itu dengan matanya yang bercahaya kemerah-merahan, bulunya cukup tebal, giginya pula putih tajam dan air liurnya meleleh di muncungnya, rupanya cukuplah mengerikan. Manusia berkepala anjing itu mula menerkam kepada Datuk. Macam selalu, Datuk yang memang sudah pandai bersilat itu mengelak dengan mudah. Perbuatan Datuk itu menaikkan lagi darah manusia berkepala anjing itu. Dia melolong dengan kuatnya. 4 ekor anjing hitam di sampingnya juga datang menyerang Datuk. Anehnya, semua anjing-anjing itu hilang entah ke mana apabila Datuk membacakan ayat Al-Kursi. Dengan itu menguatkan hati Datuk bahawa dia berhadapan dengan syaitan. Sekarang, Datuk berhadapan dengan manusia berkepala anjing itu satu sama satu. Tidak mudah bagi Datuk untuk menewaskannya. Manusia berkepala anjing tidak menyerang Datuk, namun dia merenung muka Datuk dengan matanya yang bersinar tajam. 2 kali juga Datuk jatuh terlentang. Belum pun sempat manusia berkepala anjing itu menerkam padanya, Datuk segera bangun. Datuk pun menggunakan ilmu kebatinannya untuk menentang manusia berkepala anjing itu. Di samping itu, Datuk juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Datuk mula terasa musuh yang ditentangnya beransur-ansur lemah. Benarlah, manusia berkepala anjing itu mula rebah ke bumi. Dengan sekilas pandang, Datuk sudah dapat mengenali manusia berkepala anjing itu. "Aku kenal kau. Memang aku kenal kau," pekik Datuk. Serentak dengan itu, tempat manusia berkepala anjing itu terus penuh gaib. Datuk menang di dalam perjuangan ini. Namun Datuk memang tidak menduga manusia yang menjadi kepala anjing itu adalah manusia yang amat dikenalinya. Dia pernah bercakap dengan orang itu. Memang di luar dugaan perkara itu boleh berlaku. Apakah orang itu melakukan semuanya kerana mahu membalas dendam? Persoalan ini timbul dalam kepala Datuk sepanjang malam. Sepanjang malam itu, Datuk tidak tidur. Dia duduk termenung di anjur rumah hinggakan matahari pagi terbit di kaki langit. Cuma ada satu sahaja yang Datuk rasa agak ganjil setelah menemui manusia berkepala anjing yang tidak mendengar suara perempuan menjerit ataupun menerima pengaduan dari anak buahnya, sama ada mereka bertemu ataupun memburu manusia berkepala anjing lagi. "Agaknya dia sudah lari dari sini," beritahu Datuk kepada nenek ketika sarapan pagi. Nenek tidak menjawab. Dia cuma merenung muka saya dengan wajah yang sangsi. "Dia tu lari ataupun menyiapkan diri?" Terungkap dari mulut nenek. Datuk tersenyum. Saya pula terus menghirup air kopi. "Biasanya perkara yang jahat tidak akan lama berkuasa," suara Datuk lembut. "Maksud awak?" "Yang jahat tidak diperkenankan oleh Tuhan, kan?" sahut Datuk dan terus bangun. Datuk menyuruh saya pergi ke Paya Besar untuk melihat anak-anak getah yang baru ditanam semula. Dia juga menyuruh saya untuk menebang pokok-pokok pisang di celah anak-anak getah. "Tebang yang mana kau agak boleh merosakkan anak getah kita," pesan Datuk. Saya hanya mengangguk. Ke Paya Besarlah saya pagi itu dengan basikal tua membawa sebilah parang. Lebih kurang pukul 3 petang, saya pun kembali ke rumah. Terkejut juga saya bila melihat ada beberapa orang yang duduk di anjung rumah berbincang dengan Datuk. Saya kira mereka membincangkan peraturan berjaga malam. Saya pun teruslah ke sungai untuk mandi.
selepas makan dan membaca surat khabar Jawi. Memang Datuk tidak pernah tinggal membeli akhbar sejak dari zaman muda lagi. Tanpa diduga, Datuk memanggil saya. Cepat-cepatlah saya mencampakkan surat khabar dan meluru kepadanya. Ada apa, Tok? Malam ni, kau pun turut sama berjaga. Saya. Suara saya mati di situ. Kawan-kawan Datuk mengetawakan saya. Kenapa? Kau takut? Tanya Datuk sesudah suara ketawa kawan-kawan ini mati. Semua biji mata kawan-kawan Datuk tertumpu ke muka saya. Tidak, jawab saya tegas. Kawan-kawan Datuk berpandangan sesama sendiri. Saya ditugaskan berjaga dekat surau hinggalah ke rumah Haji Syafi'i. Kawan saya yang disyorkan oleh Datuk ialah Bidin, yang agak 3 suku sedikitlah perangainya. Sementara menanti malam tiba, saya berpeluang menyoal Datuk tentang kehilangan Imam Hamid. Tidak banyak yang mahu diceritakan oleh Datuk tentang Imam Hamid. Datuk cuma mengatakan Imam Hamid meninggalkan kampung kerana urusan pribadi. Menurut Datuk, manusia berkepala anjing ini memang sudah lama wujudnya, tapi dapat diatasi oleh orang yang cukup handal dalam ilmu kebatinan. Tapi orang yang macam tu dah tak ada lagi, keluh Datuk. Di mukanya terbayang rasa kecewa dan kesal yang amat sangat. Dia bimbang kalau manusia kepala anjing itu tidak dapat dihancurkan. Bukanlah satu perkara yang mustahil ada gadis yang akan menjadi korbannya. Macam mana pula orang tu boleh jadi begitu, Tok? Soal saya. Datuk merenung muka saya dengan tepat-tepat. Dia menggaru pangkal dagunya 2-3 kali. Matanya merenung kosong ke hadapan. Kadang, benda-benda macam ni berpunca dari keturunan, ujar Datuk. Oh, cara dia macam mana? Boleh jadi masa dulu ada datuk neneknya mengamalkan ilmu itu untuk mempertahankan diri. Dan bukanlah untuk tujuan jahat. Maklumlah orang zaman dulu kan banyak mengembara ke dalam hutan. Terpaksa banyak pula menggunakan pelbagai ilmu. Datuk berhenti bercakap. Dia telan air liur 2-3 kali. Matanya masih juga merenung ke hadapan. Biasanya yang datang dari keturunan tu. Jadi bila dia terdesak dan tak sedarkan diri, umpamanya dipukul oleh orang yang tidak tentu pasal, barulah dia jadi. Jenis ini tidak berbahaya. Boleh dibuang dengan ancak dan rangkit ke dalam 7 kuala sungai. Dan orang itu akan sempurna terus. Saya mendengar cakap Datuk dengan penuh teliti. Di kampung kita ni macam mana? Soal saya. Orang ni menuntun, tapi disilap bawa. Sebab itulah dia mengganas. Silap yang macam mana? Macam mana tu, Tok? Tujuan dia menuntut untuk diri sendiri. Tapi masa dia menuntut tu, boleh jadi dia menjalani pertapaan. Masa itulah juga dia dipengaruhi oleh syaitan untuk membawa kerja-kerja yang tak baik. Okey, jadi? Mendengar cakap saya itu, Datuk jadi tergamam. Bila rasa tergamamnya hilang, dia tersenyum dan teruslah menepuk bahu saya 2-3 kali. Dia terus jadi syaitan, tambah Datuk. Kerana itulah bila mahu menuntut ilmu keduniaan, terlebih dahulu mengisi dada dengan ilmu agama. Dapat membezakan mana yang direlakan oleh agama dan yang mana pula ditegahnya. Tak bolehlah main ikut silat-silat gaya nanti terkeluar daripada ajaran agama. Keluar yang macam mana tu? Takbur dan menafikan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Sedangkan sesuatu yang berlaku adalah atas kehendaknya. Kita boleh jadi murtad. Datuk segera bangun. Memang kalau dia masih ada di hadapan saya, banyak lagi pertanyaan yang mahu saya tanyakan. Datuk memang tahu perangai saya. Dia pun memilih jalan mudah dengan meninggalkan saya. Tepat pada pukul 10 malam, saya dan Bidin 3 suku mundar-mandir dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Kemudian menuju ke kawasan rumah Haji Syafi'i dengan membawa sebatang kayu panjangnya kira-kira 4 kaki. Saya tidak suka dengan perangai Bidin yang 3 suku ini, yang suka bercakap besar. Sesekali dia bersilat tidak tentu fasal. Tidak boleh terdengar kata melompat. Dia akan buka silat. Kalau dekat dengannya, bertabur darah kepala saya kena kayu di tangannya. Memang saya tahu, Bidin 3 suku ini baru 2 bulan belajar silat cekak. Kau jalan dululah, Din. Aku nak rehat dulu dekat tangga surau, kata saya sambil duduk di anak tangga bungsu. Ketika itu sudah pun pukul 11 lebih. Bulan mula mengambang. Suara salakan anjing mula kedengaran. Sayup-sayup.
Okey, kalau aku jumpa, aku confirm lipat 4. Janganlah macam tu Bidin, tak baiklah. Saya terdiam. Bidin si tiga suku ni terus meronda. 2 minit kemudian Bidin tiga suku datang kepada saya. Dah kenapa? Tanya saya sambil melihat muka Bidin tiga suku yang pucat lesi. Dia tidak bersuara, jari kelingkingnya menunjukkan ke arah pangkal pokok mempelam. Dada saya berdebar. Saya beranikan diri pergi ke pangkal pokok mempelam. Sebaik saja saya sampai ke pangkal pokok itu, saya terserempak dengan seekor kucing hitam belang putih yang sedang menangkap tikus. Saya segera mendapatkan Bidin. Tak ada apa pun lah dekat situ, kata saya. Dekat situlah aku jumpa dia. Macam ni lah, biar aku balik dululah. Perut aku sakit ni, kata Bidin tiga suku terputus-putus. Saya pun membenarkanlah dia pulang. Tahulah saya kenapa Bidin tiga suku menjadi begitu. Saya terus berjaga tanpa adanya Bidin. Berjaga tanpa kawan bukanlah suatu perkara yang meronokkan. 2-3 kali saya membuat keputusan untuk pulang, tetapi kerana memikirkan keselamatan orang ramai, saya terpaksa juga berjaga. Suara lolongan anjing makin hebat. Sekali-sekala terdengar bunyi suara burung jampuk, tingkah meningkah di antara suara burung hantu. Angin malam terus juga bertiup. Dedaun bergerak. Saya keraskan semangat dan terus meronda. Kalau ada apa-apa yang meragukan hati, saya akan terus memukul beduk, memberitahu kawan-kawan yang lain. Saya terus berjalan di bawah sinaran bulan yang agak kabur itu. Waktu saya sampai ke pangkal pokok mempelam bagi kali yang ketiga, saya lihat kucing hitam terbelang putih itu masih lagi bermain dengan tikus yang ditangkapnya. Saya berdiri di situ. Tiba-tiba bahu saya ditepuk dari belakang. Darah saya tersirap, badan saya menggeletar. Tidak berani saya menoleh ke belakang. Saya benar-benar menjadi kelang kabut. Saya mula mahu menjerit, namun sepasang tangan mencukup mulut saya dengan keras. Saya berhempas pulas cuba untuk melepaskan diri. Saya terasa mulut saya tidak dicukup lagi. Segera saya menoleh ke belakang. Pak Imam? Ya, jangan bising. Imam Hamid memberi amaran. Dia berkain pelikat, berbaju Melayu putih dan bersongkok putih. Matanya merah merunuk ke muka saya. Kemana Pak Imam hilang? Itu bukan urusan kau. Pak Imam yang jadi... Belum sempat saya menghabiskan perkataan, Imam Hamid menarik tangan saya ke bawah pokok mempelam. Dia suruh saya duduk dan dia berdiri gagah di hadapan saya, tidak memalingkan pandangan ke mana-mana. Saya tentang wajahnya dengan harapan di bawah sinaran bulan yang muram. Saya dapat melihat pertukaran wajahnya dari manusia kepada anjing. Apa yang saya harapkan tidak terjadi. Pak Imam tetap berwajah manusia. Suara salakan anjing terus menerus. Burung kian kuat berbunyi. Angin malam menggugurkan mempelam tua. Dengan mendadak saja bulu tengkuk saya berdiri. Datuk, kau berjaga kat sebelah mana? Sebelah barat Pak Imam. Bagus, ini satu peluang yang baik. Apa pula yang Pak Imam cakap ni? Kau mana tahu? Suaranya keras sekali. Dia menarik tangan saya dengan kasar menuju ke surau. Tidak lama kami berdiri dekat surau. Pak Imam menarik tangan saya menuju ke rumah Pak Jalil. Dia berdiri betul-betul dekat tingkap bilik Minah, anak dara Pak Jalil. Saya makin yakin bahawa manusia berkepala anjing yang dicari selama ini adalah Pak Imam. Cara yang paling baik saya pilih ialah memukul kepala Pak Imam dengan kayu bila dia terlali. Sesungguhnya Pak Imam cukup berhati-hati dalam kerjanya. Dia tahu dan ingat tiap langkah yang sudah dan langkah yang akan dibuatkannya. Saya panggil orang kampung lah Pak Imam ya? Jangan. Tegahnya. Saya bertambah bingung dengan sikap dan tidak tanda Pak Imam Hamid. Sekarang ni, mari kita berlindung. Pak Imam Hamid menolak badan saya hinggalah jatuh ke atas tanah. Kemudian kami merangkak perlahan-lahan menuju ke pangkal pokok asam Jawa yang dikelilingi oleh semak samun. Pak Imam Hamid mendongak ke langit melihat bulan. Wajahnya nampak muram. Ini kerana bulan yang di langit dilindungi oleh awan yang tebal. Bila awan tebal berlalu, bulan itu akan tersembul indah di dada langit. Wajah Pak Imam nampak berseri-seri. Mulutnya mula terkumat kami membacakan sesuatu. Dada saya mula berdebar. Dalam keadaan yang mendebarkan itu, saya lihat Pak Imam Hamid menukar baju dan kain dengan seluar. Seluruh badan Imam Hamid dibaluti oleh kain hitam.
songkok putihnya juga ditukar hitam. "Aku mahu jadi anjing," katanya sambil menekan batang leher saya ke bumi. Hidung saya mencium tanah. Imam Hamid meniarap. Sama rata dengan tanah. Dia memberitahu saya supaya jangan lari ataupun menjerit. Kalau saya tidak menurut perintahnya, dia akan menikam saya dengan lawi ayam. Saya bertambah menggeletar. Suara anjing bertambah kuat. Angin makin kencang bertiup. Berdetuk-detak bunyi ranting menimpa bumi. Bulan pula terus mengambang. Suara katak bertambah rancak menyanyi. Imam Hamid masih lagi meniarap. Matanya merenung ke arah rumpun senduduk dan serunai laut di sebelah kanan rumah Pak Jalil. 2 ekor anjing hitam keluar dari situ meraung panjang ke bulan. Ekornya terpacak ke langit. Rumpun senduduk dan serunai laut bergerak hebat. Imam Hamid tidak berkata sepatah apapun. Mulutnya terus terkumat kamit. Saya lihat matanya tidak berkedip memandang belukar kecil di hadapannya. "Lihat," katanya. Saya memandang ke hadapan. Seorang lelaki berkulit hitam berkepala anjing keluar dari celah semak itu. Dia meraung bagaikan anjing yang merenung bulan. Lembaga manusia berkepala anjing melompat ke arah tingkap tempat Minah tidur. "Datuk kau di mana?" bisik Imam Hamid. "Macam saya cakap tadilah. Orang ini akan membalas dendam. Selagi keluarga Datuk kau tidak dirosakkan, dia takkan berhenti." Saya segera teringat Pak Jalil. Memang ada hubungan keluarga dengan Datuk. Malah dalam perkiraan Datuk, Minah mahu dijadikan isteri kepada seorang cucunya. Jadi macam cakap Imam Hamid ini memang ada benarnya. Fikir saya sendirian. Dalam berfikir begitu, saya lihat manusia berkepala anjing menepuk dinding dan daun tingkap rumah Pak Jalil terkuak dengan sendirinya. Manusia berkepala anjing melompat ke atas, bertenggek di bendul tingkap. Saya bertambah kelam kabut. Imam Hamid bangun menuju ke bawah rumah. Dia terus bertempik dan menjerit sekuat hati. Kemudian diikuti dengan suara azan yang nyaring. Saya terus menuju ke surau, lalu memukul beduk. Bila saya pulang ke tempat asal, saya lihat Imam Hamid sedang berhadapan dengan manusia berkepala anjing. Manusia berkepala anjing itu terus menyerang Imam Hamid. Dengan tenang, Imam Hamid mengelak serangannya itu. Saya mendekati Imam Hamid. Dia menyuruh saya untuk pergi jauh. Jelas kedengaran Imam Hamid membacakan ayat-ayat suci masa dia bertarung dengan manusia berkepala anjing itu. Saya teruslah berdoa semoga orang-orang kampung akan datang segera ke tempat Imam Hamid. Dalam keadaan yang gawat itu, saya lihat manusia berkepala anjing itu tidak berdaya menyerang Imam Hamid. Dia lemah. Ketika itulah Imam Hamid memasukkan jawi ayam ke perut manusia berkepala anjing itu. Imam Hamid meneruskan pembacaan ayat-ayat suci. Manusia berkepala anjing itu berguling-guling di atas tanah. Seluruh isi rumah Pak Jalil terjaga dan orang-orang kampung pun tiba. Datuk meluru ke hadapan. Imam Hamid segera menghalang. "Jangan dekat dia. Biarkan di situ. Nanti kita akan tahu dia ni siapa." "Biar saya yang tikam," kata Datuk. "Jangan. Kita cuma boleh menikam hanya sekali. Kalau 2 kali kita tikam, dia tidak akan mati," terang Imam Hamid. Datuk akur dengan perintahnya itu. Bila manusia berkepala anjing itu berhenti menggelupur, kepalanya segera hilang dan digantikan dengan kepala manusia. "Anjang dolah," kata Datuk. Imam Hamid senyum. Saya bertambah bingung. Macam mana orang yang sudah mati boleh hidup kembali? Perkara itu segera saya tanyakan kepada Imam Hamid. Dengan senyum, Imam Hamid menjawab, "Roh dan badannya tidak diterima bumi kerana mengamalkan ilmu yang salah." "Oh, begitu," sahut saya lembut. Saya lihat bekas tempat manusia berkepala anjing itu berguling. Terdapat batang pisang. Datuk terus memotong batang pisang itu 7 kerat. 2 dibuang ke dalam semak dan yang lagi 5 dicampakkan ke laut pada keesokan harinya. Atas arahan Imam Hamid, dia menyuruh penduduk kampung membacakan Yasin 44 malam berturut-turut. Perintah itu juga dituruti oleh orang-orang kampung. Sejak itu, kampung saya tidak lagi diserang oleh manusia berkepala anjing hinggalah sekarang. 2 bulan selepas peristiwa itu, Datuk mengajak saya untuk pergi ke kampung Sungai Sadang. Datuk ke situ kerana dia telah diajak oleh kenalan rapatnya untuk menangkap burung pada waktu malam. Saya membantah rancangannya
Namun Datuk yang terkenal dengan keras kepalanya itu tidak peduli dengan bantahan saya. Mahu atau tidak mahu, saya mesti patuh pada perintahnya. Saya pun memilih beberapa pasang pakaian yang saya fikirkan sesuai untuk dipakai pada waktu malam. Berapa lama kita nak pergi sana ni tu? Tanya saya sambil memasukkan pakaian ke dalam beg. Datuk yang sedang menghisap rokok daun berhenti dari menulis rajah di atas kertas putih. Memang itu perangai Datuk. Kalau mahu berjalan ke mana-mana, dia akan buat rajah dahulu. Dia mahu memastikan apakah perjalanannya itu membawa tuah ataupun sebaliknya. Boleh jadi sehari dua, boleh jadi seminggu dua. Bergantung juga pada keadaan. Keadaannya macam mana pula tu? Kalau banyak burung yang kita dapat, lamalah kita kat sana. Habis tu bila yang kita nak tolak ni tu? Aku fikir besok. Besoklah. Datuk bangun. Dia turun ke tanah. Saya kira Datuk bersiap-siap untuk pergi ke kampung Bunian menemui isteri mudanya. Dugaan saya tidak tepat. Datuk cuma ingin pergi ke belakang rumah melihat ayam di dalam reban. Saya telah pun menyusun ke semua barang yang mahu dibawakan esoknya. Saya melangkah ke anjung rumah. Sebuah kereta tua masuk ke dalam kawasan rumah Atuk. Bila pintu kereta dibuka, keluarlah seorang lelaki Inggeris. Kepalanya separuh botak. Saya kenal orang Inggeris tu. Namanya ialah Mr. Brown. Dia adalah pengurus ladang getah Sungai Beruas. Mr. Brown terus mendapatkan Datuk di belakang rumah. Pengurus ladang getah itu memang selalu menemui Datuk kalau dia mengalami sakit urat. Kalau dia diserang penyakit, dia lebih dahulu meminta ubat cara kampung dari Datuk. Kalau tidak baik, barulah dia akan menemui dengan doktor. Pernah dia menawarkan kerja di ladang getah kepada saya. Dia suruh saya jadi kerani. Namun permintaan itu saya tolak. Kedatangannya pada hari itu tidak pula saya hiraukan. Saya agak tentu dia silap urat dan minta Datuk untuk mengurutnya. Kalau tidak, masakan pula dia datang, fikirlah saya. Lama juga Mr. Brown bercakap dengan Datuk di belakang rumah. Mr. Brown cukup fasih bercakap Melayu. Dia boleh membaca dan menulis Jawi. Pernah juga dia bercerita kepada saya yang dia lama duduk di Palestin dan Iraq masa Perang Dunia yang Pertama dahulu. Saya terus baring di anjung rumah. Mr. Brown naik ke atas anjung bersama Datuk. Saya bangun dan duduk bersila seperti mereka. Mr. Brown membuka peta. Di sini, harta itu ada di sini, ujarnya dengan tenang sambil menandakan kawasan dalam peta dengan hasil pen merah. Datuk termenung panjang. Kawasan tu jauh. Kalau silap masuk, kita mesti akan sesat dalam hutan tu. Tingkah Datuk sambil memeluk lutut. Mr. Brown tersenyum. Dia melagakan gigi atas dengan gigi bawahnya beberapa kali. Minggu dulu, mandor saya pergi menembak ayam hutan. Mereka jumpa kubur besar di dalam hutan. Seperti kubur raja. Ada emas di atas kubur. Namun mandor saya tidak berani untuk ambil. Jelas Mr. Brown lagi. Saya telah minta kebenaran dari Tuan OCPD untuk masuk ke kawasan itu dan membawa barang untuk meletupkan gua. Datuk terdiam. Saya mula resah. Saya tahu kawasan yang disebutkan oleh Mr. Brown itu ialah kawasan Kerajaan Melayu Beruas lama yang sekarang menjadi hutan belukar. Suatu ketika dahulu, pernah orang-orang kampung yang sesat di dalam hutan mencari rotan terjumpa kawasan istana lama, lengkap dengan taman bunga, rumah batu dan juga kawasan pemakaman diraja. Bila orang itu pergi untuk kedua kalinya mencari kawasan tersebut, kawasan itu pula tidak dijumpai lagi. Malah, orang yang pergi itu diserang demam panas berbulan-bulan lamanya. Menurut cerita arwah Haji Hamid, kawasan itu cukuplah keras. Mahkota, emas berlian, juga pedang kebesaran raja-raja terdahulu tertanam di situ. Orang-orang yang jujur dan ikhlas saja yang selalu terjumpa kawasan tersebut. Arwah Haji Hamid 2 kali terjumpa kawasan tersebut. Anehnya, kalau sesiapa yang berniat mahu mencarinya, sampai kiamat pun tidak akan berjumpa. Saya sudah lama menyiasatnya semenjak saya datang ke sini. Mr. Brown bersuara sambil melihat peta. Datuk terus tersenyum. Di kawasan ini dulu ada kota kerajaan Gangga Negara. Mr. Brown tanda peta dengan pensel merah.
Dari sini kita boleh pergi ke Padang Serai dan dari situ juga kita boleh pergi ke Segari. Tidak jauh dari situ ada kawasan kerajaan Manjung. Mr. Brown berhenti menandakan peta dengan pensel merah. Saya gigit bibir. Datuk kelihatan tenang. Wajah Mr. Brown pula nampak cemas. Matanya merenung ke peta kembali. Kemudian Mr. Brown bercerita tentang kerajaan Gangga Negara. Dia tahu semua kawasan dan wilayah kekuasaan kerajaan Gangga Negara. Dari mana pula yang awak tahu semua ni? Soal Datuk. Di London, di sana semua tentang sejarah Malaya ada di muzium. Saya datang ni bukan mahu jadi manager, tapi saya mahu siasat negeri awak. Kalau awak dapat harta tu, awak nak buat apa? Barang-barangnya saya akan bawa ke London. Kemudian saya akan tulis buku sejarah tentang negeri awak. Ujar Mr. Brown dengan bangga. Kerana terlalu pandai Mr. Brown memujuk, Datuk mahu membantunya mencari kesan sejarah lama itu. Mr. Brown berjanji dengan Datuk kalau mereka berjumpa dengan barang-barang purba, dia tidak akan mengambilnya. Dia sekadar mahu melihat dan menyiasat serta mengambil gambar. Mr. Brown juga akan membawa barang makanannya secukupnya selama penyiasatan itu diadakan. Selain daripada itu, Mr. Brown juga akan membawa 3 orang pekerjanya untuk turut sama dalam rombongan itu. Dalam tilikan Datuk, rombongannya akan bertemu dengan kawasan yang dihajati oleh Mr. Brown itu. Akhirnya, rombongan itu berangkat ke tempat yang dituju. Saya cukup gembira kerana saya tidak dikecualikan dari mengikuti rombongan tersebut. Rombongan kami bertolak dari kawasan rumah Datuk. Kira-kira pukul 6 pagi dengan sebuah jeep menuju ke kawasan pecah batu di Seputih. Dari situ kami berjalan kaki menuju ke tepi sungai Berwas. Kami menaiki pula sebuah sampan kecil yang berbumbung. Namun sebelum itu, Mr. Brown dan Datuk sudah pun pergi ke kampung kota untuk melihat tulisan di batu nisan yang lama yang telah terdapat di situ. Menurut Mr. Brown, mencari kawasan lama itu lebih baik melalui sungai daripada mengikuti jalan darat. Ianya kerana ada 2 sebab kenapa Mr. Brown memilih ikut sungai. Yang pertama adalah mudah dan kedua, orang-orang dahulu selalu membuka kawasan di tepi sungai. Lama juga bersampan di sungai Berwas. Akhirnya Mr. Brown menyuruh orang yang mendayung sampan untuk rapat ke tepi. Dari situ mendaki pula satu kawasan bukit kecil. Kami berkhemah di situ. 2 hari kami di situ. Masuk hari yang ketiga, salah seorang daripada rombongan kami jatuh sakit. Dia menjerit tidak tentu arah, bagaikan kerasukan hantu. Puaslah Datuk mengubatinya. Sakitnya tidak juga mahu hilang. Matanya merah, lidahnya pula sentiasa keluar. Mr. Brown mengambil keputusan untuk menghantar pulang dulu 2 orang pekerjanya itu. Sepeninggalan Mr. Brown, Datuk dan saya hanya duduk di dalam kemah saja. Malam itu, saya tidak dapat tidur dengan lena. Macam-macam suara yang saya dengar. Datuk duduk di kanan saya. Sekali kala, saya dengar Datuk bercakap. Dengan siapa pula dia bercakap, saya tidak pasti. Namun suara orang yang dilawannya itu bercakap jelas kedengaran. Orang itu menyuruh Datuk berpindah ke tempat lain kerana kawasan yang diduduki sekarang adalah kawasan larangan. Datuk berjanji dengan orang itu akan pindah pada pagi esok. Selepas itu, saya lihat Datuk tidur dengan lenda hinggalah ke pagi. Lebih kurang pada pukul 10 pagi, Mr. Brown pun tiba. Dia membuka peta lagi. Mr. Brown suka peta dengan kayu pembaris. Kita akan masuk ke dalam lagi, katanya. Tanpa membantah, Datuk dan saya pun mengikut perintahnya. Satu kawasan lapang kami cari. Maka berkhemahlah kami di situ. Sementara menanti matahari terbenam, Mr. Brown mengutip dan meneliti tanah dan batu yang ditemuinya di kawasan tersebut. Kita sekarang berada di kawasannya ni, kata Mr. Brown pada Datuk sambil membaca buku tebal yang dibawanya. Setiap kali dia dapat tanah atau batu yang dia buka, maafkan saya. Setiap kali dia dapat tanah atau batu, dia pasti akan membuka buku. Matahari pun terbenam di kaki langit. Datuk mengambil wuduk dari kolam yang terdapat di situ. Airnya cukup jernih. Kemudian selepas sembahyang, Datuk dan Mr. Brown terus masak. Selepas makan, Mr. Brown sambung membaca buku. Lampu gasolin yang terpasang dalam kemah cukup terang. Dalam ingatan saya, sudah 3 malam kami berkhemah di dalam hutan tebal. Lebih kurang pada pukul 9, saya sudah tidak berdaya lagi untuk membuka kelopak mata. Saya mengantuk betul. Saya terus tidur dan bermimpi menemui seorang perempuan yang cantik yang tidak dapat saya lukiskan. Dia bagaikan gadis bangsawan duduk berjuntai kaki di balairung seri sambil membawa lagu-lagu Hindu dengan irama yang merdu dan cukup halus.
Dia bangkit lalu mendekati saya. Dia mengajak saya berjalan mengelilingi istana. Kulitnya cukuplah halus, bau badannya semerbak wangi. Senyum pula sentiasa terukir di bibir nipisnya. "Siapa nama kamu?" tanya saya. Namun dia tidak menjawab. Jejari tangannya yang lentik terus mengheret tangan saya menuju ke pokok besar. Saya patuh kepada arahannya. Berjalan di rerumput yang menghijau di hadapan istana. "Ni nak ke mana ni?" soal saya. Dia tetap tidak menjawab. Namun jari telunjuknya menuju ke arah pohon beringin rendang. Saya tanya, "Siapa nama awak?" Ulang saya lagi. Dia berhenti berjalan. "Dayang pada Tuan Puteri Zarid Gangga." Dia menjelaskan kepada saya. Fahamlah saya sekarang. Rupanya dia adalah orang kanan di dalam istana kerajaan Gangga Negara. Sebaik saja sampai di bawah pohon beringin, dia pun menghilangkan diri. Saya terkejut lantas terbangun. Saya lihat Mr. Brown masih lagi membaca buku dan meneliti ketul batu dan tanah yang dikutipnya. Datuk masih lagi menghadap asap kemenyan yang dibakar. Saya ceritakan pada mereka apa yang saya alami ketika saya tidur tadi. Pada esoknya pula, kami mencapai kata sepakat untuk menggali tanah di bawah pohon beringin. 5 jam kami menggali tanah. Akhirnya, kami menemukan sebuah peti besi yang dibuat daripada logam kekuningan. Mr. Brown segera membuka peti itu. Datuk terkejut kerana dalam peti itu terisi tengkorak manusia. Kami berhenti menggali kerana hari itu sudah pun beransur gelap. Datuk membungkus tengkorak itu dengan kain kuning. Malam pun tiba. Datuk mengusap tengkorak itu dengan kemenyan. 2-3 kali dia meletakkan tengkorak itu di atas peti dan merimbasnya dengan kain hitam. "Tengkorak ini tak ada apa-apa ni," kata Datuk kepada Mr. Brown. Mr. Brown menganggukkan kepala. Tengkorak itu diletakkan semula ke dalam peti. Selepas itu kami pun masuk ke dalam kelambu masing-masing. Menjelang tengah malam, saya terjaga. Bagaikan ada tangan yang menggoyang bahu kanan saya. Yang pertama kali saya dengar adalah suara wanita yang menyanyi sayup-sayup diselang-seli dengan bunyi gendang. Nyanyian dan bunyi gendang semakin lama semakin dekat, kemudian menghilang. Cuma yang kedengaran bunyi desiran angin yang kuat, ditingkah dengan bunyi raungan harimau, suara burung tukang dan juga jampuk bersahut-sahutan. Terfikir juga saya untuk membangunkan Mr. Brown dan juga Datuk. Namun bila saya kaji dalam-dalam, mereka tidak perlu dibangunkan. Saya jatuhkan semula kepala ke atas bantal. Desir angin dan nyanyian burung hutan terhenti. Saya terdengar suara orang memanggil saya di luar kemah. Saya cuba amati suara itu. Datangnya dari arah pohon yang beringin. Suara itu cukup jelas. Saya membuat keputusan untuk keluar dari perut kemah dan menuju ke pohon beringin seorang diri. Di luar kemah, saya dongak ke atas. Malam memang tidak berbintang, tetapi awan kelihatan cukup bersih. Angin malam pula bertiup cukup keras. Pepohon di kiri kanan khemah bagaikan digoyang-goyang. Tiba-tiba sahaja hati saya membuat keputusan untuk tidak mahu pergi ke bawah pokok beringin. Saya masuk ke dalam belukar di kanan khemah. Saya mahu mengintip dari situ. Saya renung ke arah datangnya suara wanita itu. Badan saya menggeletar. Sepasang mata saya melihat tubuh seorang wanita berdiri tanpa kepala di situ. Tanpa saya sedari, dahi saya berpeluh. Kawasan tempat wanita itu berdiri cukuplah terang. Saya membuat keputusan untuk masuk ke dalam kemah. Bila saya mau melangkah, kepala lutut saya terasa cukup lemah, hinggakan saya jatuh terduduk ke atas tanah. Mata saya masih lagi tertumpu ke arah pohon beringin. Saya saksikan sebuah kepala bergolek-golek di atas tanah, kemudian memanjat tubuh wanita itu, lalu bercantum dengan leher. Dalam sekejap mata saja wanita itu hilang, kemudian berdiri betul-betul di hadapan saya. Tuhan sahaja yang tahu perasaan saya ketika itu. Bumi serasa tidak ada. Peluh terus menguasai seluruh badan saya. Suara pula sudah tidak mampu keluar dari kerongkong. Dalam saat yang payah itu, segeralah wanita itu hilang. Berdiri di bawah pohon beringin hilir mudik di situ. Memang sahlah. Wanita itulah yang saya temui di dalam mimpi yang lalu. Kemudian wanita itu pun pergi ke kemah yang didiami oleh Mr. Brown dan Datuk. Lebih kurang 5-6 langkah mahu sampai ke gigi kemah. Dia berpatah balik menuju ke kolam tempat Datuk mengambil air semayang. Bila wanita itu berdiri di hadapan kolam, dia terus menjerit. Saya lihat kepalanya jatuh ke tanah, berguling-guling menuju ke pangkal pohon beringin. Tubuh wanita itu segera gaib. Serentak dengan itu, saya terdengar suara orang yang bergaduh. Saya terdengar suara jeritan gajah. Saya terdengar bunyi pedang berlaga. Semuanya tidak kelihatan dan berlaku di kawasan dekat dengan kemah kami. Bila semuanya tidak kedengaran lagi, saya lihat ada satu tubuh lelaki hitam yang sedang memeluk seorang gadis genit tanpa baju dan kain.
Lelaki hitam membalutkan tubuh wanita itu dengan jubah yang dipakainya. Wanita itu dibawanya naik ke atas belakang gajah. Mereka pun bergerak ke selatan bersama dengan bunyi gendang perang yang hebat. Sementara itu fajar pagi pun tiba. Saya masih tertiarap di atas tanah. Seluruh badan saya terasa lemah. Datuk yang bangun untuk sembahyang subuh bagaikan tahu yang saya tidak ada di dalam kemah. Selesai sembahyang subuh, dia pun mencari saya. "Kenapa pula begini?" tanya Datuk terkejut melihat saya terbaring atas tanah. Saya mau menceritakan semua yang saya lihat, namun suara saya tidak keluar. Datuk kembali ke kemah mengambil kain hitam. Barulah saya boleh bergerak dan bersuara. Datuk memimpin saya ke kemah. Dia merungut dan memarahi saya kerana saya keluar tanpa memberitahunya. Semua yang saya lihat saya ceritakan kepada Mr. Brown dan juga Datuk dengan jelas dan terang. Ketika Mr. Brown membuka peti besi kecil tempat menyimpannya tengkorak, dia terkejut. Tengkorak yang berbungkus kain kuning itu hilang entah ke mana. Datuk mencadangkan pada Mr. Brown supaya menggali tanah di sekitar kawasan kolam. Mr. Brown tidak setuju. Dia lebih suka kalau air kolam itu dikeringkan, kemudian perut kolam itu digali. Datuk menerima cadangan itu kerana mengeringkan air kolam itu bukanlah suatu perkara yang sukar. Mr. Brown sendiri ada membawa jentera untuk mengeringkan air. Lebih kurang pada pukul 8 pagi, kerja untuk mengeringkan kolam pun bermula. 1 jam kemudian air dalam kolam itu pun kering. Saya terkejut. Rupanya di dalam kolam itu dibuat daripada batu gunung yang tersusun rapi. Batu bahagian permukaannya sudah pun banyak yang pecah serta ditimbus oleh tanah. Datuk menduga kolam itu adalah tempat mandi dan tempat bermain keluarga bangsawan dalam zaman pemerintahan Gangga Negara. Bila air kolam sudah pun kering betul, Datuk dan juga Mr. Brown serta saya pun memecahkan lantai kolam. Tanah di situ pun kami gali. Barang-barang yang kami temukan di dalam kolam itu ialah rangka manusia dan juga peti besi yang berisikan tengkorak yang hilang dari simpanan Mr. Brown. Dengan perintah Datuk, tulang-tulang serta tengkorak itu ditanam semula dalam satu lubang dekat dengan pokok meranti. Pada sebelah malamnya, Datuk membuat keputusan yang nekat. Dia mengajak saya dan juga Mr. Brown tidur dekat kolam yang sudah dikeringkan itu. "Ini berbahaya sangat," bantah Mr. Brown. "Kalau awak mahu mencari apa yang awak hajat, awak mestilah ikut saya." Suara Datuk meninggi. Matanya mula merah. "Baiklah, okey, saya ikut." Begitulah macam tu." Datuk pun ketawa berdekah-dekah. Sepanjang malam di tepi kolam itu, Datuk terus-menerus membakar kemenyan. Dia memakai baju hitam dan juga seluar hitam. Sekali pandang, Datuk bagaikan hulu balang kerajaan Melayu Melaka. Datuk terus membaca mantra di depan asap kemenyan. Sekali-sekala dia membuka silat. Tiba-tiba Datuk terdiam. Matanya terpejam. Badannya tidak bergerak. Asap kemenyan berkepul-kepul naik ke udara. Datuk rebah di situ. Saya segera mahu menghampirinya. Jangan. Dia sedang menerima petunjuk dari orang lain," kata Mr. Brown sambil memegang bahu kanan saya. Malam terasa cukup dingin dengan tiupan angin yang sungguh kencang. Suara burung hantu dan juga salakan anjing serigala kedengaran sayup-sayup. Datuk melompat dan terus duduk bersila, memandang muka Mr. Brown sambil berkata, "Seorang pengasuh puteri datang kepada aku. Dia mengucapkan terima kasih kerana kita telah mempersatukan tubuh dengan kepalanya serta menanamkan jasadnya dengan penuh hormat. Ketika aku tanya kenapa dia mengalami nasib buruk itu, dia telah menerangkan kepada aku. Kepalanya telah dipancung oleh angkatan Raja Suran. Badannya dicampur ke dalam kolam. Kepalanya ditanam di bawah pokok beringin. Dia ingin membalas jasa kita semua. Dia telah memberitahu kepada aku di manakah barang-barang Raja Gangga Negara seperti pedang kebesaran, mahkota dan emas berlian ditanam." "Dekat mana tempatnya tu?" saya bertanya tidak sabar. "Sabar, esok saja aku ceritakan," suara Datuk tenang. Selepas itu dia mengajak kami kembali ke kemah semula. Pagi esoknya Datuk menyuruh saya dan Mr. Brown meruntuhkan kemah, kemudian turun ke dalam sampan. Dari situ kami menyusul tebing sungai berwas yang penuh dengan buaya liar untuk sampai ke Tanjung Ara, iaitu dekat dengan Penggalan Baru. Dari situ kami mendarat di satu kawasan berbukit. Hutannya cukuplah tebal. Kami berjalan ke arah matahari jatuh hingga bertemu dengan kawasan tanah yang agak tinggi yang gondol dengan batu-batu yang pejal. Datuk menyuruh kami mendirikan kemah di situ. "Puteri itu telah membawakan aku kemari," kata Datuk. "Menurutnya Raja Gangga Negara, Shah Johan telah menanam hartanya di sini, jauh dari pusat kerajaannya. Dia melakukan ini sebelum kepalanya dipancung oleh Raja Sundan." Datuk pun berhenti berbicara.
Mr. Brown ketawa berdekah-dekah. Barang yang dicari dan dihajati sudah ada di hadapan matanya. Kawasan itu segera kami bersihkan. Saya terjumpa patung ular yang dibuat daripada tembaga di puncak tanah tinggi itu. Patung ditegah oleh Datuk dari... Maafkan saya. Patung ditegah oleh Datuk dari dijamah oleh sesiapa pun. Kata Datuk, di bawah perut patung itulah tempat harta karun Raja Gangga Negara. Mr. Brown pun menyiapkan alat peletup. Menurutnya pendapatnya harta-harta itu tertanam lebih kurang 10 meter ke dalam bumi. Bila dinamit yang dipasang itu meletup, boleh menolong melongsorkan tanah ke dalam lebih kurang sedalam 6 ataupun 8 meter. Kemudian tanah itu akan digali. Datuk setuju dengan cadangan itu. Masa untuk meletupkan kawasan itu pun telah ditetapkan pada pukul 4 petang. Tepat pukul 4 petang, terdengarlah satu letupan bergema dalam hutan yang tebal. Batu-batu berterbangan, pokok-pokok habis tercabut. Tanah tinggi di situ kelihatan rata. Mr. Brown cukup gembira. Dia tidak putus-putus ketawa. Bila ketawanya berhenti, Mr. Brown terkejut besar. Dari kawasan tanah yang diletupkan itu keluarlah beratus-ratus ekor ular yang sebesar paha menyerang kami. Saya, Datuk dan Mr. Brown lari lintang pukang menuju ke perahu untuk menyelamatkan diri. Semua barang-barang kami tinggalkan. Sampai di perahu saya lihat dahi Mr. Brown berdarah, seluarnya pula habis koyak. Kami menyusul ke tepi sungai beruas untuk menuju ke arah Pekan Pengkalan Baru. Ketika itu senja sudah pun tiba, hari sudah pun mula gelap. Perahu kami tiba-tiba tidak boleh bergerak. Air sungai melimpah dengan tiba-tiba. Tebingnya yang tinggi ditenggelami air. Datuk nampak cemas. Kemudian dia senyum dan berkata, "Kalau kami salah, ampunkanlah." Sehabis sahaja Datuk berkata, dari perut sungai timbul seorang lelaki yang bertubuh besar dengan pakaian kebesaran seorang raja. Anehnya, semua pakaiannya itu tidak basah meskipun ia baru saja timbul dari dasar sungai. Wajahnya kelihatan bengis. Malam yang gelap itu bertukar menjadi cerah bagaikan siang hari. Datuk terus berhadapan dengan orang itu. "Awak mesti tahu, tidak seorang pun yang boleh mengambil harta kerajaan Gangga Negara. Itu adalah milik kami. Awak sebenarnya manusia yang bodoh. Kalau ular yang keluar dari lubang yang awak letupkan itu awak tangkap, ular-ular itu akan bertukar menjadi harta karun dan emas. Awak mesti menerima hukuman kerana mengkhianati kami." Lelaki yang bertubuh besar itu pun bersuara. Datuk masih lagi berhadapan dengannya, cukup tenang menghadapi suasana yang gawat itu. Datuk mengenakan tanjak di kepala dan mencabut keris di pinggang.